okey lah. Gerak. Ha? Ui. Bayang ah. Aduh, macam mana tak bisa kerja cameraman. Tapi okey lah, betul tak? Ah. Balik? Okey. Nak buat TO dulu tak Mak? Ha? Dah aku masak TO dulu. TO boleh lah. TO okey lah. Kopi-kopi je baju boleh lah. Saya kau ngangan nak. Dah kau ni cakap. Kawan ada dua. Mat. Kat belakang bang. Sampai lagi ya? Sampai sebelum maghrib. Oh. Kali 2. Tadi pagi tadi tengah hari pergi jadi sampai. Dia berapa? Salam. Oh. Dia tengah sembang live sekali ni. Kat tadi ya, petang ni Dia kata mualaf. Ha? Dia kata sembang baru masuk kan. Oh dia bawa Dah masuk pun 20 tahun juga lah. Semua baru Oi, berapa ni? Dah. Roti. Jadi ya? Ha? Tak apa tak kerja? Ha? Tak apa tak kerja? Hari ni duduk malam tak buat. Abang on sikit lah. Awak sembang dulu tak apa nak sihat? 2 hari kecil dah. Tak apa, saya ni dah tu. Okey, pasal aku tak nampak. Aku tak tahu apa. Aku tak nampak langsung. Okey. Boleh lah. Kita belasah biar ke mana pun. Nampak tak nampak. Okey, ni apa tu? Dah buka pula lah. Ada pisau ni. Okey, okey.
Buat bawa main ni Ayul ni. Ni beli bawa main Cak Itik. Saya nak orang ni tak ada kan. Cak Itik bawa main. Tu ayak. Tak minum tu ayak. Orang nak sembang. Mat ni member kita Mat. Mai tadi daripada apa? Salah. Daripada Shah Alam. Tapi kiamat je ni yang buat Black Sabbath. Kan, tangan. Betul. Ini syariat dia. Ya. Tidak. Macam mana yang tolong yang tu ini. Macam mana Mat boleh terfikir jalan ni macam mana Mat? Saya jumpa video abang. Ha? Saya jumpa video abang. Ha. Masa saya rujuk pada bila abang cerita pasal sifat 20 dan ada pasal tentang diri. Bila saya dapat benda ni, lepas tu saya came across kata-kata arwah ayah saya lah. Oh yo. Pasal Dia tanyakan saya sebelum dia rugged. Dia kerja kat Saudi Arabia sebagai US sebagai custom officer. Tapi dia benci Islam. oh your father. Ya. What is him? What mean what are you? Dia Hindu ke Muslim? Masa tu dia Hindu. Dia Hindu. Oh, dia duduk kat Saudi. Saudi Arabia. Dia kerja sebagai custom officer. Okay. Tapi dia benci Islam. Oh, Sangat-sangat benci lah. Saudi punya way of betul tak? Dia dulu ke Riyadh dulu. Saya pun duduk tinggal sekali dengan family ke Riyadh. For 2 years sekolah kat sana lah. Dia cakap Arab berayak. Ayah boleh lah sikit-sikit kan. Fi muskilah dan sebagainya. So, I pergi sekolah Indian Embassy School. Indian Embassy School. Ya, dia cakap English tapi ada bahasa Hindi, Urdu dan sebagainya lah. Dia ada kelas Arab juga. Yang one thing interesting, bila saya lalu pergi sekolah, dia ada sekolah Arab. Kalau kita lalu, dia orang baling batu. Dia cakap kapek. Oh, Masuk kat sana. Budak-budak akan baling batu. So, maybe because of this, my father dia tak suka Islam. So, then tapi life dia tak tenteram. Dia walaupun dia kerja sana, dia earning banyak. Bila dia habis kontrak sana, dia hantar balik ke Malaysia. Dia become very head of control. Dia nak menunjuk dan sebagainya. Very powerful, strong character. So dia lepas tu dia kerja kat Kedah dan lepas tu dia minta dengan Tuhan menunjuk jalan yang benar. Kemudian dia dapat ada orang gurukan dia, ajaran dia. So ini dia few years later dia datang balik duduk kat kita pindah ke Setiawan Perak. Lepas tu dia cerita lah. Dia jumpa ada orang tua cakap, kamu takut Allah ke kamu takut benda lain? Cakap takut Allah. Kalau takut Allah, masuk dalam lubang, dia akan bawa rumah kampung kan, korek lubang, duduk sana pergi zikir. oh suluk. Okay. So ayah pergi buat lah. Lepas tu next stage pergi tempat kubur, ayah pergi. So my father dia nampak macam-macam lah. Lepas tu But on that very time, he's still Hindu or? dia dah masuk Islam. Oh, convert lah. Okay. Kemudian so bila dia ambil peluk agama Islam, dia pakai nama Khalifah Umar Al-Khattab. Ada connection. Then one day dia tanya saya, pernahkah awak mimpi nampak diri kamu di depan? Yes, ada. So dia tanya saya, dengan penglihatan siapa yang awak nampak diri awak dalam mimpi itu? Saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Saya diam lah. After few years later ni, banyak benda berlaku. Saya masuk Islam. Tapi I tak sangka pembawaan agama Islam atau religion Islam dipraktik dengan cara yang sangat, word yang saya pakai zalim. Because bila saya masuk sebagai mualaf, tak ada equal rights. Kalau you born Muslim, kita tak staraf, kita B grade lah. Kalau kita bertanyakan Label lah. ya, label. So bila saya jumpa video Abang Lepat, one time few ada videos cakap dia orang buat khutbah kat masjid, dia pakai suara besar loudspeaker. In my place pun sama ada. Saya duduk Shalah kan, saya jumpa stiker Melayu Bersatu, Islam Berdaulat. Jadi saya bertanya kan, apa maksud benda ni? And then dia buat
khutbah kat masjid tu, dia pasang loudspeaker one, tapi dia mekik, dia berjerit-jerit kan, macam nak gaduh. So saya pun heran apa cakap. Pasal dia cakap kita orang Melayu kena tahu Al-Quran. So why dia berjuang untuk kaum dan bangsa? So mana pergi macam orang saya, malah tak ada no place to go. And so bila saya rujuk pada Al-Quran, saya nampak ada satu surah dia menceritakan tentang Nabi Musa masa dia putera dalam kerajaan Firaun. Dan dia buat rondaan, dia nampak hamba Bani Israel datang kat dia, tuan, dia kacau saya. Dia pergi terus tanpa soal siasat, dia belasah dia tu, mati guard tu. Dan dia think back, cakap apa kau ni? Dan Allah Ta'ala beritahu kat dia lah, kau buat keputusan ni tanpa soal siasat, tak sebab kamu terus attack guard tu because dia Bani Israel, kaum sendiri. So dia kata kalau berjuang demi kaum dan bangsa bukan umat saya. Ini pengajaran yang disampaikan oleh Muhammad. And then lagi satu ni, dalam Al-Quran dia ada tegaskan ikut semua kitab-kitab, Zabur, Torah, Injil, Furqan. Torah yang dibawa oleh Musa, dia ada rukun 10, otherwise known as 10 commandments. So one of the commandment dia cakap love your neighbor, jiran kami. Yang saya nampak ni masa hari raya ni, saya one of the program ni mualaf Cina Muslim ni, dia pergi round-round, dia bagi makanan pada orang yang tak ada rumah lah, yang macam-macam lah, drug addict apa kan, dia bagi. Lepas tu dia cakap kita kena sayang jiran kami, ini pun semua jiran kami. So yang khutbah yang masjid ni, dia belasah loudspeaker ni, tapi dia tak hormat yang sekeliling ni ada yang bukan Muslim. So adakah dia ikut betul-betul ni? So I ask myself macam mana ni. So I masuk depression, I mula benci dan jadi rebel lah. So banyak masalah lah, gaduh lah, kumpul. Dan saya ikut nafsu amarah saya, nak lawan je. Dan bila saya dapat pengetahuan hakikat ni, lagi saya nak bertikam lidah dengan especially yang jenis yang PK-PK lah. After that, saya rasa saya ni macam anjing yang sudah luka banyak. Because saya ingat cara ni, jalan ni untuk melawan dia is good for me, tapi tak membawa apa-apa hasil. It's just killing me softly, I mean in a bad way. Lepas tu saya jumpa video Abang Lepas, because I thought saya seorang, tak ada haluan nak kawan dengan siapa, nak merayu dengan siapa pun tak boleh, because my whole family macam exile. Ayah saya pun sama, dekat tempat kerja orang mengutuk lah macam ni. So tak lagi kena sihir lah macam-macam kan. So don't know where to go. Jumpa Abang Lepas cakap solat ni jangan masuk dalam keadaan mabuk. So dia mengupas dengan secara dalam rukun qawli, fi'li, qalbi, menjagakan solat wustah. Yang ni semua saya, what happened with this? Mana saya punya kiblat ni, wustah, kiblat ni semua, qalbi ni semua sudah habis. Then after that saya dapat buku Abang Lepas ni, dia cakap yang babi hutan ni, dialog antara babi hutan dengan yang pengembara tu sebagai karakter Abang Lepas. Terjar je, lepas tu dia sondol je. Lepas tu dia cakap, awak ni apa benda ni? Dia cakap, saya ni manusia. Awak ni dikasih oleh Allah, makhluk yang dikasih oleh Allah. Kalau saya tahu, saya takkan buat benda ni kalau kenal diri tu. Bila saya baca benda ni, saya terasa ini babi hutan saya lah. Saya main roda, I lost my way. Dan saya jumpa Abang Lepas, kalau tak dia, I will still masuk dalam vicious cycle ular sawah, harimau dengan anak. So when I dapat video tu, saya everyday saya ikut pengajaran dan promosikan ilmu dia. Sebab dalam Injil ni, boleh tak saya Go ahead. dalam kitab Injil ni, dia kata, and when he was demanded of the Pharisees, bila dia disoal lah, yang dia ni dia kata Nabi Isa. Pharisees ni kira macam yang imam-imam yang Yang against dia. orang alim, ahli syurga semua ni lah. So
So dia soal dia lah macam dengan cara yang keras lah. Dia kata, kau kata kerajaan Allah Ta'ala, Kingdom of God ni akan datang bila dan di mana. Lepas tu Nabi Isa cakap, benda tu tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi It's sudah in ada you dalam- and surround you. di dalam diri kamu. Dia kata macam tu. Dan dia kata, Nabi Isa cakap, mereka tidak akan berkata di sana atau di sana, tapi di dalam diri kamu. So dia sudah cakap awal dia ma'rifat tu lah dekat sini, Di situ dah cakap lah. di situ. Yes. Sebab because Nabi Isa cakap, mereka tidak akan cakap siapa mereka ini. Kemudian dia cakap, dia orang cuba kecoh-kecoh lah dengan yang Imam Qur'an. Dia tanya, macam mana dengan yang ni, pakaian lah, makanan, bagaimana semua hal-hal keadaan macam ni. Dia cakap, jangan pedulikan sesuatu. Mula-mula Find yourself. seek ye first the kingdom of God. Mula-mula kenal yang tu dulu. Yang lain akan kau faham nanti perlahan. Permainan dia. Yeah, that is the first thing. Find yourself. Betul tak? And then ini yang Old Testament, yang sebelum Nabi Isa. Dia kata, it is sown a natural body, jasad. It is raised a spiritual body. Ya, Yang batin. hidupkan itu batin. Batin. If there is a natural body, kalau ada yang zahir tu, there is also a spiritual. Pasti ada yang yang batin. Dia suruh fikir yang tu. Terang kitab dulu. Betul Seperti anak dan bapa. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Kamu tidak tahukah? Dan jasad kamu ni adalah temple, cakap dalam bahasa Temple macam oh, kena panggil kuil tu boleh. Singgah sana ke rumah Allah ke apa ke bubuh pergi lah. Temple of God, whatever you call. yang suci. Dia kata macam ni. Then temple of Holy Spirit who is in you. Kudus tu dalam diri kamu yang kau telah terima daripada Tuhan kamu. Engkau, you are not your, engkau tidak Not boleh yourself. berdaya upaya dengan diri sendiri. Dia cakap macam tu dah. Kemudian Abang lepas buka yang tu sifat 20 ni, nafsiyah, salbiyah, makni, manawiyah, maka dia complete. Solid lah. Ya, dia solid. Dia sudah berjawab dah. Dan dalam Al-Quran pun dia cakap ayat-ayat Al-Quran ni supporting dan yang confirmkan apa yang sudah dikeluarkan pada kitab-kitab yang dahulu. Ya, Jadi support. saya betul Abang Lepas, saya tak dapat benda explanation macam ni pada Abang Lepas. Jadi Abang Lepas, bila saya tengok tampilan fizikal dia, mula-mula saya tengok dia pun pelik, ganjil kan. Dan saya pun macam Mimi Sibil yang macam tu lah, pelik, ganjil kan. Saya tak ikut yang biasa sebab dia bersalahan. Dia memang menyalahi adat lah. Tak ada berserban dalam pakaian. So pandangan dia bertembus. Saya tembus dengar inti kata apa yang Abang Lepas cakap. Dan perlahan hati saya tenang dan saya pun berusaha lah cari tahu tentang sini. Sebab after all that kan, dia tadi pada surah Ar-Rahman tu, nikmat aku yang mana mendustakan kamu. Dia seolah bercakap direct dengan saya. Lepas tu Abang Lepas dan semua video tu straight bagi tahu lah, selama-lama ni saya berledah je, cakap pun macam berujung je, tapi tak pernah betul-betul kenal. Yang saya join dengan geng-geng PK ni, saya meeting with them, dia tak ada, dia cakap hukum halal, haram, dosa, faedah, surga, neraka. It's the only thing ni Itu saya. semua kerja Allah. Tapi bukan kita punya jabatan. Oh, kita macam mana? Guna apa yang boleh buat. Dia tak katalah daripada bangsa bukan Islam. Siapa macam juga. Yang macam mana? Pucung. Ibu. Saya pun duduk buat yang kebiasaan lah. Buat kebiasaan. Lepas tu start layan video lah. Bila start layan video, layan macam tu lah. Layan dia tu. Dari sudut zahir, hang tengok masa tu aku dreadlock. Apa yang hang punya first perception? First tengok tak ada apa pun, tak ada sebab dah nak tahu apa yang disampaikan. Tu waktu tu layan macam tu lah. Tu layan, lepas tu ada satu masa nak concentrate betul-betul kan. Concentrate betul-betul. Lepas tu apa yang disampaikan, surau tu refer
tu terbuka lah pemikiran. Tu di samping tu Tak refer dengan apa yang buat. Semayang tak khusyuk pun refer lah. refer lah. Lepas tu pergilah buat yang kebiasaan tu. Memang betul-betul tak dapat khusyuk dan tawaduk tu. Okey, orang nikah. Saja kita check. Saya nak tengok what kind of mentality that's the one who drag you here. Jenis apa akal fikir yang ada dalam kalian ni sampai boleh sanggup mai dari jauh. You cerita dia nak cari kebenaran, dia according Ahmad tadi, dia lebih kepada struggle yang ramai dan dia melihat daripada cerita-cerita yang lepas, berpandu dia nampak there's something dia nak jumpa, dia nak tahu. Macam hang dah ada kelaziman, jadi yang nak berjujur. Hantar mana member somai kan? Ha? Okeylah. Hari ni ini ya. Kita nak tanya sesungguhnya Muhammad kata sesungguhnya apa yang aku bawa adalah apa yang Musa dan Ibrahim bawa. Okey. Dalam surah 42 ayat 13. Okey. Dan surah 81 sepada cecek. No, jom. 81:24. At-Tawir. Apa dia lah? Dan dia bukanlah seorang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib. Okey. Right. Okey. Bermakna ada benda batin yang tak cecah mata ni. Ada benda zahir yang batin tu tak pernah bersoal langsung. Faham? Pada kelayakan lah. Pada diri hang kadang-kadang buat satu benda balik kita ish kenapa lah aku buat ni. Tu suara mana yang cakap? Kenapa lah aku maki dia tu depan ramai? Mulut mana yang cakap? Saya bila balik rumah sendiri, hati ni dia tak pernah mendusta apa yang dia lihat. So perkara yang kita paling penting sekali hari ni, satu adalah terpanggil. Panggil ni 2G ke satu? Namanya nulis buku. Cerita, bukan pakar spelling. Okey. So sekarang ni bila aku bercerita ramai yang lihat, ramai yang condemn, ramai yang tonyok, ramai yang kata best bapak, terima kasih bapak. Ni lah dipanggil. Ada yang tulis dah ini yang dipanggil ilmu tasawuf dan makrifah, nak bagi tahu. Ada yang menyokong, ada yang itu ini. Tapi yang terpanggil adalah wajib tidak boleh tidak mengenal yang Mak Ghazi yang memanggil, haulu basiran, haulu mutakaliman, haulu dah lah masuklah. Yang maha melihat, yang maha mendengar, ini yang memanggil. So kita nak tahu, terpanggil satu hal, betul juga apa yang dia cakap ni. Walaupun dia berserabut bulu macam tu, dia lagu ni dia rambut elok lah, dah pakai gelang ni. Dia nak kacau aku dari sudut mana ni? Aku terganggu dari sudut mana?
Dan aku pula rasa terpanggil dari sudut mana. Banyak dalam orang yang melihat ni macam live sekarang ni. Tu 24 orang. Yang dalam ramai-ramai tu bersalah-salahan. Ada yang tumpu betul, ada yang sambil makan, ada yang sambil rokok, Usha. Ada duduk atas motor, duduk relax Usha live ni. Cari Tak. hati kau tahu. Ha? Cari hati kau dah. Cari hasil. Dah guna masa sekarang. Oh tu. So hari ni bila yang terpanggil disebab masa benda ni aku mau. Macam kita jual baju atau jual barang-barang apa mudah.com ke apa panggil apa lagi eBay ke apa yang nak dia ada hang terpanggil untuk kontak dia. So hari ni jiwa mana bila orang buka bab-bab ketuhanan kan, pasti ada jiwa yang rasa ni betul ni aku nak ada benda ni. So yang ni yang terpanggil, yang memanggil ni, yang ni kita nak kenal siapa dia. Bukan yang cerita ni. Aku cerita aku tak panggil pun. Sebab dia so individual. Dia so solo. Dia so don't care the rest. I am me. I want you. Okay? Cuba tengok Taha. Surah Taha. Taha 24 ke 44? Taha. Yun? Yang ayat aku untuk kamu. 41. Dan sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau Taha. Taha. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Okey. Nampak ni. Aku telah memilihmu untuk diriku. Tuhan kata. So sekarang yang memilih semestinya yang memanggil lah. Pilih lah. Panggil lah. Faham? So bila kita dah mengaji benda ni dan kita kenal, kenapa kita masih terganggu dengan yang menolak, yang membenci, yang menghukum, yang pelang. So hari ni benda ni simply kita berpalinglah daripada mereka yang tujuh 199. Kita ambil biasa-biasa aja, tak payah pihak kau. Sekali you nanti buka 420 sikit. Masa tu lepas 420 tu saya koyak lain lah. Yang tu tak direkod lah benda tu. Kalau dah lepas talqin ijazah saya koyak lain tak direkod. Nah, dah biasa. 119. 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. So that tersebut jangan pedulikan orang yang bodoh. Orang-orang yang baik adalah
yang memilih kamu, yang bercerita tentang baik kepada kamu, dan yang nak bawa kamu ke arah kebaikan. Itu orang-orang yang baik. Orang-orang yang kata tak apalah, buat sudahlah, terima tak terima di sana, bunyi baik, tapi surah 18 ayat 105 nak tahu tak mana? Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 nak tahu tak mana? Surah Mu'minun ayat 1 dan 2 nak tahu tak mana? Surah Al-Baqarah ayat 45 nak tahu tak mana? Surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 8, 2, 3, 9 nak tahu tak mana? So kita tak mau surah Al-Isra ayat 36 nak tahu tak mana? So benda-benda macam ni, apa yang perlu adalah tulisan yang mula tadi, jujur. Sebab raja lalai tu hukum qalbi, raja lalai tu hukum hati. Tapi kalau kita duk gagah pi juga buat, kalau kita tak tahu bermakna, kita tak peduli apa yang diperintah Allah, kita tak peduli apa yang terpanggil. Okey, bila cakap yang terpanggil, yang memanggil, yang memberi tahu, yang menasihati, yang menegur, aku ni tak khusyuk. Soal khusyuk, khusyuk, khusyuk. Kita tanya, soal khusyuk ni dia ada tak mana? Takbir ke? Saat berdiri tegak pertama ke? Kan? Saat tahiyat ni rokok ke? Saat sujud pertama ke? Tahiyat awal, tahiyat akhir ke? Macam mana khusyuk hidup tak mana? Amin, hati, alright, rukun qalbi. Tapi berlaku kalau bila? Ada kala-kala dia ke? Atau have all the way dalam semayang tu? Tuai, setuju? Tuai. Okey. So kalau macam tu, waktu pertama berdiri ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu berdiri tegak tu, kalau dia ingat kucing macam tu, miau, lalu kucing lah tu. Kucing. Yang ni satu benda dah. Sagi mai tang. Satu benda dah. Sami Allahu liman hamidah, satu benda dah kau tak usul. Pasal dia tertib, setiap kelakuan perlu tertib. Tapi setiap kelakuan ada benda lain daripada Allah ni macam mana? Mai sujud, sujud sehari tahiyat awal pun tak khusyuk. Dalam tertib yang tu, tahiyat akhir pun tak khusyuk. Sampai berapa kali position yang hang buat dalam sembahyang, benda yang hang concentrate lain-lain. Kalau Hindu dia ada orang ada satu tu je dia nampak. Kalau Morgan lah, Sivan Sakti apa. Ganesha lah yang fokus. Pejam mata nampak. Yang ni pejam mata 101 macam. Kata yalah, hang nak kena huruf dia apa yang hang baca tu kena tahu makna dia, takkan Tuhan tu hang nak kena terang dalam bahasa Melayu pula. Tak, bukan nak main-main. So hari ni nak bagi tahu bukan soal yang memanggil saja, bukan terpanggil. Bila terpanggil itu satu isu. Awak terpanggil untuk ke masjid, awak terpanggil untuk menunaikan sembahyang, awak dirasakan rasa terpanggil. Yang memanggil itu siapa? Kalau dikatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dan kalau dikatakan iblis ni, kalau ada neraka, jika kamu tak khusyuk dalam solat, dihumban ke neraka je, neraka sakhar atau Quran benda ni. Tak percaya buka Al-Ma'un. Saya tak tahu kan? Okey. So yang hang tak mencuri, hang tak buat apa ni, kalau hampir buat dengan tak khusyuk pun hang neraka. So hari ni kena tahu yang memanggil tu ada yang baik, ada yang tak baik. You see my point? Okey. Dan dua, yang ni pula. Setiap keadaan dalam diri tegak lah, itulah ini, apa rokok, tahiyat awal, tahiyat akhir, sujud lah, apa guru-guru. Setiap tu, kelakuan tu, fa'ilun tu, kena bersertakan qalbi. Tapi qalbi yang awak bermacam-macam dalam satu perbuatan. So, permainan apa sebenarnya ni? So, tak ada ke yang terpanggil saja ya ke? Yang menegur, yang memberitahu,
yang menasihat, yang menyedarkan, tak ada. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta syurga jauh neraka dah. Tapi bukan nak berlepas habis salam tu nak duduk kenang, ya Allah, aku 1001 macam aku teringat semayang tak. Tengah duk. Kau ingat kunci tu? Ada panggil ni kau ingat kunci. Ada. You see, he got my point. Dia dapat dah. Dia dapat dah. Makna ada yang menasihati. Dan dalam bahasa lain yang memberi Peringatan. lagi satu Petunjuk. pertunjuk. Dia tunjuk yang hang tu tak khusyuk. Dia tunjuk yang hang tu ingat 1001 macam. Tu dia kata dalam ni aku yang menyesatkan, aku yang beri petunjuk. Ah? Nampak dengan tak nampak tak. Oh, good. When your physical eyes closed, your spiritual eyes open, you see nothing but Him. So hari ni, that was Bible. Okay. Apa salah pendapat ni? Bukan kata semayang tak khusyuk. Bukan nak sebut yang tu saja semayang tak khusyuk. Nak tunjuk position tu. Hang kata tadi, masa hang teringat kunci, dia bagi tahu yang hang tengah teringat kunci. Hang nafi, nak try khusyuk ya. Macam mana nak buat ni? Dia dah bagi lah. Itu sebab aku cakap, it will be bullshit kalau satu orang kata dia tak pernah dapat petunjuk. It will be bullshit kalau satu orang tu kata dia tak pernah disesatkan. Dalam semayang tu, dia boleh tunjuk hang tengah sesat dan hang diberi petunjuk. Allah itu adil. Allah itu bijaksana. Allah itu yang paling best, pengasih penyayang. Pasal apa hang buat tak heran? Dia bagi tahu hang. Kalau habis mengaji mengenal lah itu, ini hang tahu dah. Department dia yang ada yang mengingati yang khusyuk. Tak peduli, tak makan, tak minum, tak tidur, dia mengingati Tuhannya. Kenapa yang hang bodoh tak mau dengan yang tu, hang cari benda yang ada hukum dan rukun yang susah bagi hang pula. Pasal yang awal bukan yang itu. Bukan aqimus solat. Ma'rifatullah. So it's okay kita cakap macam ni pasal ni majlis untuk ahli-ahli yang berminat untuk berjujur dengan Allah Ta'ala. Tapi tak katalah yang duk pergi masjid tu, tak kata mereka tak jujur. They have their own way. But we was on that tracks. And then we realise lama mana aku nak tipu. Orang nampak semayang tapi orang Ta'ala tahu. Beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dan solatnya. Sebab orang mabuk ni dia teringat 1001 macam. Hati dia berjalan belakang orang mabuk. Jalan-jalan, oh Isabella, saya dia tukar no, saya dia tengok anjing dia bercakap, dia mabuk. Tengok pokok, ada orang mabuk. Kalau ikut belakang dia banyak 1001 macam. Dari jeti nak sampai sini boleh buat sebiji buku. Kita tak mau semayang kita. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hampiri solat di dalam keadaan mabuk. Bukan pada pakaian, bukan pada lifestyle, bukan pada karakter. Pada apa yang kamu kenal. Nak mengingati Allah dengan sebenar-benarnya. Macam mana? Kalau diri kita pun kita tak kenal, siapa? Yang menggerak, yang mendiamkan kita, siapa dia? Raja boleh ada pula tuanku. Ada depan, kita boleh semua. Allah Ta'ala menjadi putih. Dia bukan ada dalam. Dia bukan ada luar. Dia menjadi putih. So macam mana kita nak tahu menjadi putih? Nak semayang macam mana? 24. Tidak. Kalau kata hang bercinta ni, Majnun ni, kena hang tak contact in, sadari pukul 11 tadi tau, I try contact you. Jangan duk bagi alasan, duk kena kerap dah. You keluar ya, bateri habis kuno lah, itulah ini apa semua. Kalau kita bercinta. Alah, aku pergi jumpa member aku, bateri kong pula. Walau mana hang ni tak tiap kali keluar bateri kong. Jadi dia pun akan rasa tak best. Tapi dia sayang kita. Dia cinta kita, tapi tak best tu lama mana dia nak hold it. Don't give me reason. I tell to you, I love you.
when I love you, be nice lah, be sweet lah. Takkan aku nak hukum orang yang aku cinta. Bodoh lah aku cinta apa dengan orang yang aku nak hukum. And how can you judge your own lover? It reminds stupid. Anak kata bodoh lah hang ni kat perempuan hang. Ha. Dia kata abang lagi 2 kali bodoh, double stupid. Pasal apa? Pasal apa bercinta dengan orang bodoh? Tapi dia kita bukan mau lagu tu. Allah Ta'ala dia tak lagu tu. Dia beri tunjuk all the way ni. Saya jumpa orang tu, you tell about your papa. Betul tak? Ada orang ni mesti ada tell cerita-cerita dia, kawan dia buka kat dia. Betul tak? Ada tadi yang Mamat duduk tadi, yang main tadi. Daripada mana tadi tu? Pucung. Daripada Ipoh. Asal sejauh Perak. Setiawan Perak tadi. Dia main dia cerita apa, minum teh masa. Tunjuk lah masa tu kat dia. Asal. Betul tak? Tapi dia macam mana kita pergi kata, tambahlah lagi direct line. Ustaz Wan Nizam, Ustaz Nur, Ustaz ni, Laduni Dendiar, Kono, ni, apa ni. Semua bercakap habis. Semua kata corak dalam kampung ni duk mula ada buat pengajian. Dan dah mula comfortable dah. Sebab apa? Sebab budak-budak muda ada cara banyak. Tengok macam apa muda-muda. Hang apa? 22. Hang bayang lagi 40 tahun umur apa? 62 ah. Okey. Umur 62. Umur 62. Takkan hang relax ni. Mesti aku siap ada cucu ke? Hang dah mula selotok dengan anak hang. Hang dah mula selotok dengan cucu pasal jalan Rasul. Itu jalan menyampaikan. Pak dia beritahu kat dia. Remember kita? Yang pak dia jadi benci dengan orang Islam kat Saudi ni, yang dia cerita lah. Aku. I mean, that is not Islamic. That is called character atau behavior atau mindset atau attitudes. Islam ni ada dalam semua orang. Betul saya cakap. Saya biasa atas flight daripada Turki ke Singapura dengan orang Singapura, Cina, Kristian duduk sebelah saya. Saya pegang tasbih. Dia tanya, what are you? I'm a human being. I'm a human. No. I mean, you're a Muslim or you're a Hindu. Okay, I'm sorry. I'm asking you first. Can I? What are you? I'm a Buddha. I can be Buddha if you want. Because I sit beside you. If you worry I'm a Muslim or this and that, I said I can be Buddha if you want. No, it's fine. You Hindu or Muslim? I say I'm Islam, which is you too. They said, no. They said, no, I can never be Muslim. I can never be Islam. A lot of things that I disagree with. Aku tak suka dia cakap. Lepas saya cakap, where do you got that lot of things? That's so lot. Dia kata, media, all this and that, I read a lot. I said, no, that's not kind of Muslim I'm talking about. I'm not that kind of Muslim. You look at me, I'm having hair like this. That's why I panic you. Dreadlock, tasbih, inside. Kapal terbang. Dia kata Hindu ke? Apa ke? Bila kata Muslim, dia pening. So I cakap, I'm not that kind of type. Cakap dia, saya bukan macam tu. Then what are you? Tarik atas tu buka. Shadow lah. Main bayang-bayang tu lah. Usul. Buka usul lah. Oh, very interesting. Buddha have said. Dia mula buka lah. Bila kita sampai satu part hit dia cerita yang dia baca dalam Vidas. Dia baca dalam Vidas. Dia baca. So okay. We are equal or what? But the problem is, can I ask you something? Dia kata, yes. Are you Buddhist? Yes, I am. Buddha never Buddhist, you know. Buddha tak pernah Buddhist. Jesus never Christian. Kalau bab Muhammad, which Muhammad we talk about? Awal Nur Akhir. Dia kata awal-awal aku jadikan Nur Muhammad. Nabi Muhammad dah 24 prophet before Muhammad. They already said witnessing all this stuff, you know. Upon Muhammad himself also mengucap benda yang sama. So dia nampak, wow, this is interesting. Buka lah. Dari sana sampai ke airport sini. Tarak tidur ni ruang belakang. Order drink. Sema order drink. Dia lah. Sampai di sini dia cakap, tuan-tuan Singapura, very interesting. Where can I find the
this kind of book or Muslim or this and that. I'm very interested. You see, itu sebab saya kata dalam setiap umat manusia ada Islam. Sebab dia kata rahmat Muhammad, sekalian alam ni memuji ke atas rahmat Muhammad. Muhammad tak ada lah. Habis special part dalam Quran tu habis lah kan? So that's why aku tak setuju bila orang cakap pre-history of Muhammad. Bila orang nak cakap bab tasawuf, sejarah Muhammad, itu sejarah yang mak dia Aminah, umur dia 63, okey. Tapi sebenar-benarnya dia ada tulis kurungan Muhammad dalam Quran, ada tulis. Kita cakap Nabi Muhammad SAW ada cerita. Sesungguhnya Muhammad itu tidak gila. Why dia nak kena concern dalam Quran tu yang Muhammad itu tak gila? Bermakna berapa ramai orang duk tuduh dia gila. Kalau kau main ni dengar ni, Aziz tu dia tak bunuh orang. Bermakna kes Aziz dituduh bunuh orang ni dah banyak. Bila ramai aku tak sebenarnya percayalah Aziz tu sesungguhnya tak bunuh orang. So bermakna fitnah ke atas bunuh dia tu ramai. So hari ni makna fitnah Muhammad tu gila besar ketika itu. So nak tahu dari sudut ilmu dia ke, dari sudut pakaian dia ke, gaya perilaku dia ke, mana sampai bawa keluar Allah nak kena pesan tak sesungguhnya Muhammad tu tak gila. So orang yang macam mana duk tuduh dia gila ni? Kalau kata orang bukan Islam, dia tulis dalam Quran untuk apa? Dia tulislah dalam kitab-kitab bukan Islam. You yourself say datang daripada Tuhan, dia tak. So dia tulis dalam Quran. So hari ni orang mengaji makrifah gila. Orang mengaji mengenal Allah sesat. So that long way journey of living part of Muhammad, dia teaching about what? Dengan Nabi-Nabi sebelum ni. Itu sebabnya aku tanya brother Mat kita ni, Ahmad, cerita macam mana dia boleh nak ni, dia cerita je ni, cerita. Sebab nak tahu terpanggil. Ada orang mesej aku kat is make it sense. Arwah tu saya macam lepas cakap, tapi meninggal lama dah. And I also sometimes forget about what he used to tell me. Apa benda yang tu saya nak cerita kat saya dulu, macam Pak nak cerita. Ada seorang lagi Karim, kawanku, duduk di Norway sekarang. Karim Yusof dalam Facebook. Pak dia mengaji ni. Bila dia tengok aku buat dalam YouTube balik, connected tu dia tak peduli the rest. Dia panggil sampai dia bayang aku duduk di Langkawi. Mbak dia cerdik, orang bijak. Bukan nak seorang bayang aku. Dia nak main tak boleh, tapi dia tahu benda ni aku nak sacrifice lah. Dia main, dia panggil aku main. Pak enjoy mana enjoy rap. Dia balik kerja malam, aku letih tak letih kan, dia duduk 1 jam 2 jam lepas dia balik kerja. Keluar berung. Makna dia cerdik. Sebab dia ada terpanggil lah. Sebab dia tahu. Karim tu, dia tahu Pak dia mengaji jalan ni. Pak dia kena macam-macam waktu dia tak faham. Hari ni peluang dia nak ambil faham. Assalamualaikum. Peluang dia nak ambil faham. So dia guna, Karim tu dia guna akal fikiran. Dia ragut juga. Rambut panjang lagu ni. Syariat dia memang orang tengok tak ada terweh lah. Apa ni? Tak kisah. So benda ni macam tu. Bila dalam solat awak, macam brother kita kata, kita teringat kunci. Dalam kita teringat kunci tu ada satu lapisan hati bagi tahu, hang tak teringat Tuhan ni, hang tak ingat hati ni. Mulut hang baca qauli, baca fi'li, melakukan, tapi hati hang tu ada satu layer bagi tahu. Sharp, macam-macamnya layer. Hang teringat tu macam tu. Aku tanya tadi, waktu kusyuk dah semayang ni tang mana? Part kusyuk tu.
Kamu mana jujur yang kata hang ni tak ada yang wujud melainkan Allah dalam solat kamu tu. Jadi katakan hanya wajah Allah saja. Jadi kata direct line hang dengan Tuhan macam mana? I have to break through this. I have to langgang tembok-tembok yang tebal ni. Sampai orang kata macam-macam kat aku. Tak apalah kalau aku nak mati pun aku seorang. Kalau kau pukul aku mampu pun aku seorang. Ni ramai lagi ni. Mereka ingat dengan mereka drop bom kat Iraq tu, Saddam Hussein mati tu, Saddam ni kita tangkap bersama mati ni, baru saya bunuh teror dia. Tapi yang apa buat tu, apa kerek apa? Mak pak aku duduk dalam rumah ni mati. Oi, Assalamualaikum. Faham? So, benda-benda macam ni kita kena tahu. Sebab kalau kita nak menghalang orang nak mengaji, mengenal Allah, apa jenis manusia kita ni? Tanya dia ke? Dalam Quran ada tulis, barangkali mereka hendak jujur dengan Tuhan mereka. Dalam Quran ada tulis, maka jadilah kamu di dalam golongan yang kejam. Kejam lah, gila tak kejam. Semayang tak usyuk, orang tidur tak lena. Dia pun suruh batu, okey. Tetap nak pergi mengaji, dia pakai halang. Zalim lah. Dia position dia very simple. Okey, sini. Hati kita tu. Position. Dalam hati kita lah yang tahu. Masalah dia bila kita tahu pula, kita yakin dan kita tahu apa yang susah bagi kita. Kita dah tahu apa yang susah bagi kita, tak ada khusyuk antara tu. Kita nak pergi cari solatun ta'imun, solatun khusyuk. Benda ni ada. Tetapi disebabkan kita duduk dalam society yang tak ambil indah benda ni, yang tak peduli. Kalau menteri-menteri keluar makan, takkan nak keluar makan kedai Pak Yon. Nak mengundi punya time boleh nampak lah pergi makan tepi jalan ni. Mereka ambil indah. Boleh nampak lah mereka masuk kawasan-kawasan rumah tu paku dinding. Kalau mertua tu boleh cakap, ni tangan siapa pegang ni, pelik nak rasa. So benda macam tu, dalam beragama, dalam nak mempertuhankan Tuhan, kita tak boleh politics. Tuhan datang kepada kamu tanpa mengira siapa kamu, kalau dia nak memilih kamu, sebab dia yang mencatat. Yun. Ni kalau jatuh kat belakang tahan. Ada bukan seorang. Ni angkat seorang. Aku balik terlanyap. Macam ni. Tak. So macam tu lah yang kita nak cerita tadi. Point dia terpanggil, yang memanggil. Lepas tu dalam tu include. Dia akan bagi Tuhan tu dia tebel. Bila kita duduk pasal dia, suara-suara yang baik tu ada, suara-suara yang tak baik pun ada. Faham? Pasal dia dah abang dah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. So dia bagi tahu. Okey. Lepas tu dia kata qalbu mu'min baitullah. Betul tak? Dan sampai dia sambut kata aku yang memilih dan aku yang menyesatkan. So kita nak tahu position tu. Kalau kata dia menyesatkan, takkan dia kata okey, tapi bila time dia pilih. Orang nak mencuri, nak rompak, kena baca lain ya. Kedai mai sang situ, simpang hujung tu. Time mana busy,
time mana yang aku boleh lari, polis susah nak ligan. Rush hour yang boleh naik motor selit-selit. Dia nak kena baca time ni masuk bawah ni kamera ada kat mana. Nak tukar baju, nak tukar apa, kamera tak ada. Lepas tu nak continue. Semua dia nak kena baca. Baru dia nak boleh buat. Setidak-tidaknya dia selesa apa yang dia buat. Kena tangkap, lain lah. Ini pergi buta-buta yang masuk-masuk. Kompak. Tata dia tetap panggan. Allah. Begitu juga dengan semayang. Awak kena tahu kitab kerukunan. Bukan boleh panggil pergi turut tungim buat gitu kan. Tanya Azali, macam mana dia kata rindu lah. Kadang-kadang dia tengok pokok, dia pergi pegang sandang. Aku kata pasal apa? Dia kata Allah ada mana saya. Bila dia cakap buat tahid itu, kita nampak lah. Kita nampak clear lah yang dia tu tak sunyi. Walaupun dia sendiri. Sesekali dia rindu pok dia pasal aku kawan baik dia. Dan aku telah pun masuk kat dia ilmu yang mana dia rasa selesa. So dia akan ada rasa rindu lah kat aku. So bagaimana kita dengan Ta'ala, pernah ke kita rindu? Kalau kita rindu macam mana? Jumpa pun tak pernah, tahu pun tak tahu. Bila betul-betul dah mengenal, tak ada terus istilah rindu. Mana boleh rindu benda tu ada? Macam Azali, dia rindulah aku benda tak ada. Waalaikumsalam. Ya. Jadi benda dia macam tu. Very simple lah. Kita buka position ni. Tahu tak? Bila tanya khusyuk dalam semayang ni, waktu mana, ketika mana sujud ke rukuk, dah ni bagi tahu tadi, all the way angkat tu ya, lama pihak kita. Tapi boleh kalau kita buat. Kalau tak boleh, berpalinglah daripada yang bodoh. Bodoh tu bukan kata orang saja, dalam diri kita pun ada department yang bodoh, yang tak baik, yang tu ini lah. Tapi kita, kalau kita sayang diri kita, kita selalu bagi maaf kat diri kita. Kita bagi maaf kat diri kita tadi, tapi lama mana nak bagi maaf? Tak berubah lah buat benda. So stop saying sorry, just don't do it again. That is solution. Stop saying sorry, just don't do it again. Itu saja. Cari dulu supaya kita tak minta maaf lah. Minta maaf ni sebab kita buat salah. So tak mau buat salah, don't do it again lah. Don't repeat. So tak mau repeat tu kena tahu apa dia. Carilah. Ada, mesti ada.